Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, hari ini kumpulan kami akan membentangkan soalan yang keenam yang bertajuk pemindahan latihan, iaitu metod pendekatan dan aplikasi dalam sistem pengurusan dan iklim organisasi. Jadi, dalam pembentangan ini kami akan menyentuh mengenai aplikasi teori pemindahan latihan dalam proses pemindahan latihan dalam kalangan kakitangan sektor awam di Malaysia. Okey, jadi nama saya adalah Marilyn Saul, anak Enggong, dan saya turut dibantu oleh rakan sekumpulan saya iaitu Elda Evana Waimi. Okey, jadi untuk pengenalan pemindahan latihan, di sini Casio 2003 dan NEO 2002 menyatakan pemindahan latihan merujuk kepada penggunaan pengetahuan, kemahiran dan kelakuan dalam latihan di tempat kerja. Jadi pemindahan latihan ini dipengaruhi oleh suasana bagi pemindahan, sokongan pengurus, sokongan rakan sekerja, peluang menggunakan keupayaan yang telah dipelajari dan sokongan teknologi. Okey, latihan dalam organisasi merupakan suatu proses pembelajaran yang berterusan yang disusun untuk mengubah sikap, pengetahuan dan kemahiran pekerja agar prestasi kerja mereka dapat ditingkatkan. Okey, oleh itu program latihan yang berkesan akan memberi faedah dan manfaat kepada organisasi maupun pekerja. Oleh itu, kejayaan sebenar program latihan adalah bergantung kepada tahap keupayaan pengetahuan, kemahiran dan tingkah laku pekerja dapat diterapkan dan diguna pakai untuk meningkatkan produktiviti pekerja serta mencapai matlamat sesebuah organisasi tersebut. Okey, di sini kita dapat lihat terdapat beberapa jenis pemindahan latihan. Jadi menurut Casio 2003, terdapat 3 jenis pemindahan latihan. Jadi yang pertama adalah pemindahan positif. Contoh pemindahan positif di sini adalah meningkatkan prestasi kerja. Jadi yang kedua, pemindahan negatif iaitu prestasi kerja menurun, atau yang ketiga, pemindahan neutral. Okey. Di sini kita dapat lihat pemindahan latihan boleh dianggap sebagai positif sekiranya pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diperolehi hasil latihan itu berjaya dipindahkan ke tempat kerja. Walau bagaimanapun, sekiranya seseorang yang menghadiri latihan itu suka untuk mempelajari sesuatu ilmu atau kemahiran baru untuk diaplikasikan di tempat kerja, maka situasi itu kita boleh anggap sebagai pemindahan negatif. Okey, manakala pemindahan neutral pula merujuk kepada situasi iaitu pembelajaran yang diperoleh menerusi latihan tidak memberikan manfaat atau tidak dapat diaplikasikan di tempat kerja oleh pelatih yang menghadiri program latihan berkenaan. Okey, seterusnya, bagi teori-teori pemindahan latihan, sini kita dapat lihat, okey, teori, terdapat 3 teori iaitu persamaan elemen, rangsangan generalisasi dan teori kognitif. Okey, untuk penekanan persamaan elemen adalah melibatkan persekitaran latihan sama dengan persekitaran kerja. Jadi kesesuaian keadaan bagi teori ini adalah ciri-ciri persekitaran kerja adalah stabil dan mudah diramal. Okey, untuk jenis pemindahan adalah melibatkan pemindahan yang dekat. Manakala untuk teori rangsangan generalisasi, okey, penekanannya melibatkan prinsip dapat digunakan dalam banyak keadaan kerja. Okey, ini bersesuaian dengan persekitaran kerja yang sukar, diramal dan boleh berubah-ubah. Jadi jenis pemindahan ini melibatkan pemindahan yang jauh. Okey. Bagi yang ketiga pula, teori kognitif. Okey, ini adalah bahan yang bermakna dan skema koding yang menggunakan penyimpanan dan mengingati semua latihan. Jadi ini sesuai digunakan dalam semua jenis latihan dan persekitaran. Okey. Jadi jenis pemindahan
Untuk teori kognitif ini adalah melibatkan teori dekat dan juga jauh kerana ia melibatkan semua jenis latihan dan juga persekitaran. Okey, untuk seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang saya yang seterusnya ada iaitu Elda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Elda Evana binti Waini, nomor matriks BE18110654 akan membentangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan latihan. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pemindahan latihan yang akan saya huraikan, yaitu yang pertama, faktor individu. Personality individu mampu mempengaruhi pemindahan latihan yang berkesan, kerana individu mampu menggunakan personality yang baik semasa bekerja dan dalam suasana persekitaran kerja mereka. Salah satu faktor yang terdapat dalam faktor individu ialah keyakinan individu. Keyakinan yang dimaksudkan di sini ialah keyakinan dalam menggunakan kemahiran-kemahiran baru, mengetahui persekitaran kerja yang sesuai bagi mengaplikasikan pengetahuan. Individu yang mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa mereka dapat mengawal diri mereka untuk mencapai matlamat, mereka seperti mendapat kenaikan gaji dan pangkat akan lebih mudah mengamalkan apa yang mereka pelajari semasa latihan ke tempat kerja. Yang kedua ialah motivasi individu. Motivasi yang dimaksudkan di sini ialah motivasi untuk menyertai latihan, jangkaan hasil, kecekapan diri, penglibatan kerja motivasi, dan kawalan diri. Motivasi terbukti mempengaruhi pemindahan latihan kerana individu yang tidak mempunyai motivasi yang sesuai ketika menghadiri kursus latihan akan menunjukkan prestasi lemah dalam menerima latihan yang diajar semasa kursus dan juga gagal mengamalkan apa yang dipelajari ke tempat kerja. Seterusnya, faktor yang terdapat dalam faktor individu ialah kecekapan individu. Kecekapan diri merupakan satu mekanisme daripada pengaturan kendiri yang melibatkan kepercayaan seseorang individu mengenai keupayaan berhubung dengan sesuatu tugas tersebut. Kecekapan membolehkan individu menghadapi dan mengatasi kesukaran percubaan dalam menggunakan kemahiran di tempat kerja. Selain itu, salah satu faktor yang terdapat dalam faktor individu ialah keupayaan individu, yang bermaksud individu berupaya mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman semasa latihan ke tempat kerja. Baiklah, kita akan beralih kepada faktor seterusnya yang mempengaruhi dalam pemindahan latihan, yaitu faktor kumpulan. Faktor kumpulan yang dinyatakan di sini merujuk kepada gabungan beberapa individu yang bekerja dalam menghasilkan tugas atau kerja yang sama. Faktor yang terdapat dalam faktor kumpulan ialah rangkaian kerja. Rangkaian kerja adalah rangkaian sokongan yang dibentuk dalam kalangan pelatih yang bertujuan untuk para pelatih berjumpa dan membincangkan progres kerja mereka dalam menggunakan keupayaan yang dipelajari di tempat kerja. Dengan wujudnya rangkaian kerja dalam suatu kumpulan kerja yang memudahkan segala permasalahan yang timbul dapat dibincangkan bersama dan diselesaikan dengan lebih mudah. Hal ini sememangnya membantu meningkatkan prestasi. Seterusnya, kita beralih kepada faktor yang ketiga dalam faktor yang mempengaruhi pemindahan latihan, yaitu faktor organisasi. Faktor organisasi merujuk kepada suasana kerja. Suasana bagi faktor organisasi yang memudahkan atau menghalang penggunaan kemahiran atau pelakuan yang dipelajari. Salah satu faktor yang terdapat dalam faktor organisasi ialah sokongan pengurus. Sokongan pengurus boleh dilihat melalui sejauh mana pengurus menekankan kepentingan menghadiri program latihan dan menekankan aplikasi kandungan latihan kepada pekerja. Semakin tinggi sokongan pengurus, semakin tinggi kemungkinan pemindahan latihan akan berlaku. Faktor seterusnya yang terdapat dalam faktor organisasi ialah budaya organisasi. Pihak-pihak yang ada dalam suatu organisasi yang bersifat positif, seperti memberi dorongan serta menyokong para pekerja untuk meningkatkan prestasi itu, akan mempengaruhi pemindahan latihan. Okey, untuk kesimpulan, pemindahan latihan secara berterusan tentunya dapat menjamin kemajuan sesebuah
koperasi atau organisasi itu jika kesemua pihak memberi komitmen dan bertanggungjawab terhadap tugas masing-masing. Kesedaran untuk sentiasa meningkatkan diri juga amat memerlukan motivasi dan semangat yang tinggi supaya peminahan latihan yang dilakukan berjaya. Jadi bagi pihak majikan, kos yang dilaburkan kepada individu-individu untuk menjalani latihan sepatutnya menjadi suatu pulangan yang berbaloi apabila pekerja mampu untuk memindahkan latihan dan kemahiran yang telah mereka pelajari ke tempat kerja. Okey, kesimpulannya melalui teori-teori yang telah dinyatakan dan faktor-faktor yang telah dinyatakan sebenar tadi, maka semua pihak mampu mempraktikkan dan memainkan peranan masing-masing untuk memajukan organisasi mereka. Okey, sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.